Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Titi. Kali ini cikgu akan terangkan kimia tingkatan 4 berkaitan dengan analisis kualitatif garam. Ini ialah bab 6. Bab 6 untuk kimia tingkatan 4 iaitu asid dan base. Kita tengok yang pertama sekali. Apakah analisis kualitatif? Manakala sekarang kita belajar tentang garam. Berkaitan dengan analisis kualitatif, perkara pertama yang perlu pelajar tahu ialah maksud. Apakah analisis kualitatif? Analisis kualitatif ialah satu teknik kimia. Teknik ialah kaedah kimia yang digunakan untuk menentukan identiti dalam bahan kimia tu sama ada kation atau anion. Yang hadir dalam campuran bahan kimia tersebut. Contohnya saya ada satu larutan bahan kimia. Contoh saya ada argentum klorida. Argentum klorida. Dalam ni adanya kation iaitu argentum. Ion argentum iaitu kation dan klorida. Ion klorida iaitu anion. Bagaimana nak tentukan dalam bahan kimia ini adanya ion argentum positif, itu positif 1, atau anion iaitu klorida, Cl negatif. Jadi melalui teknik kimia. Teknik kimia ni kita namakan sebagai analisis kualitatif. Untuk tentukan kation dan anion yang hadir dalam bahan kimia tersebut. Kita lihat seterusnya. Untuk analisis kualitatif garam, bagaimana kita nak mengenal pasti? Yang pertama sekali boleh mengenal pasti melalui warna garam. Kat sini pelajar perlu hafal warna garam. Kebanyakan warna garam adalah putih. Bila dalam keadaan pepejal. Kebanyakan. Apa contoh garam yang wujud dalam warna pepejalnya ialah putih? Kita ada contoh dekat sini ialah natrium. Maknanya ion natrium ni jika dia bergabung dengan anion untuk membentuk garam, contohnya ialah natrium klorida. Adanya ion natrium, jadi pepejal wujud dalam keadaan warna dia putih. Yang kedua ialah kalium, amonium. Kita ada ion magnesium, ion barium, ion aluminium, plumbum, argentum dan zinc. Manakala dalam keadaan larutan, dia wujud dalam keadaan tidak berwarna. Maknanya colourless, tidak berwarna. Yang kedua, ini cikgu dah terangkan sebelum ni, iaitu kita tahu untuk kuprum, kuprum, ion kuprum, contoh kita ada garam iaitu kuprum 2 sulfat dan kuprum 2 nitrat. Jadi dalam keadaan pepejal maupun larutan, warna ialah biru. Kenapa? Sebab wujudnya ion kuprum iaitu Cu2+, dalam garam tersebut. Jadi ion ni berwarna biru. Warna biru menyebabkan garam tu berwarna biru. Untuk kuprum juga, ada satu lagi, jika dia gabung dengan karbonat. Contoh kita ada garam tak larut iaitu kuprum 2 karbonat. Pelajar, kita sebelum ni cikgu ada terangkan, jika garam karbonat semuanya tak larut kecuali anak. Kecuali anak. Anak tu apa? Kecuali amonium, natrium dan kalium karbonat. Yang itu larut. Selain daripada anak, semua untuk karbonat tidak larut. Jadi memandangkan tidak larut, kuprum 2 karbonat dalam keadaan pepejal berwarna hijau. Tak sama dengan yang tadi, nombor 2. Dan dalam warna dalam larutan, sebab memandangkan dia ialah karbonat, so dia tak larut. Kita kata tak larut lah. Sebab dia ialah garam karbonat.
Okey, yang keempat, okey, ion ferrum 2 positif. Okey, warna dia hijau. Okey, dan ion nikel 2 positif, warna pun hijau. Dalam keadaan larutan, warna dia hijau atau kuning. Untuk plumbum, okey, ada dua. Yang pertama, kita ada plumbum 2 iodida ataupun apa-apa garam kromat. Warna dia ialah kuning, pelajar. Okey, dalam larutan pula, dia tak larut, tapi bila kita panaskan, dia akan larut. Okey, garam ni akan larut. Garam iaitu plumbum 2 iodida. Okey, yang keenam, cuprum 2 oksida, warna dia hitam. Okey, warna dia hitam. Dalam bentuk larutan, dia tak larut. Okey, yang ini cikgu pernah ajar. Okay, cikgu recall balik. Untuk hafal cuprum 2 oksida, warna dia awak ingat kopi O hitam. Kopi O hitam. Kopi O kan warna hitam. Kopi ni C lah. Okay, O ialah oksida. So, warna ni ialah hitam. Untuk ion ferrum 3 pula, 3 positif. Okay, jika dia bergabung untuk hasilkan garam, contoh kita ada ferrum 3 klorida. Okay, apa warna garam tersebut? Okay, memandangkan adanya ion ferrum 3. Okay, tolong hafal warna dia ialah perang. Okay, dalam bentuk larutan pun perang. Untuk zinc oksida, okay, dia ada dua warna. Yang pertama semasa panas dan semasa sejuk. Okay, macam mana nak hafal? Yang ini pun cikgu dah terangkan sebelum ni. Iaitu, okay, pelajar kena hafal kupu. Kupu zinc oksida. Okay, kupu tu apa? Iaitu kuning bila panas, putih bila sejuk. Okay, keadaan zinc oksida ada dua. Okay, bila dia ada dalam keadaan panas, warnanya ialah kuning. Garam tu warna kuning. Dalam keadaan sejuk, warna dia putih. So, pelajar hafal kupu zinc oksida. Okay, untuk plumbum 2 oksida pula, okay, ada dua warna juga. Semasa panas, warnanya ialah perang. Semasa sejuk, warnanya ialah kuning. Okay, bagaimana nak hafal? Okay, pelajar hafal peku. Okay, peku PBO. Iaitu plumbum oksida, warna dia perang bila panas, kuning bila sejuk. Okay, selain daripada tu, ada beberapa warna tadi yang selalu kita akan jumpa. Okay, contoh saya akan tunjukkan cara nak hafal pelajar. Yang pertama sekali ialah kita ada air hujan. Contohlah, ni air hujan turun. Okay, kemudian awak lukiskan pokok. And then, okay, ada dia punya pokok. Okay, so kat sini ingat air hujan kan ingat cuprum. Warna dia biru. Okey, warna biru. Okey, kalau lukis gambar biasa kita colorkan air hujan tu warna biru. So ingat cuprum. Okey. Pokok ni pula belajar ingat ferrum Untuk ferrum yang pertama kita ada ferrum 2 positif. So warna dia hijau lah. Tengok pada pokok, daun pokok warna hijau. Okay, dia punya batang pokok warna coklat atau perang iaitu ferrum 3 positif. So nak hafal, ingat cuprum, ferrum 2, ferrum 3 positif. Ingat gambarannya ialah air hujan, kita ada pokok. Barulah senang untuk kita hafal. Seterusnya, kita lihat analisis kualitatif ni. Tadi yang pertama, kita boleh dapat mengenal pasti garam melalui warnanya. Untuk selain daripada tu, kita tahu dah belajar sebelum ni yang mana satu garam larut dan yang mana satu garam tak larut. Itu kita dapat kenal pasti garam. Ini beberapa contoh tadi garam yang warna dia putih dalam keadaan pepejal. So, kita ada untuk karbonat, kita tahu garam karbonat ni dia tak larut. Kecuali garam anak. Kita ada natrium karbonat. Kita ada zinc karbonat, argentum karbonat, magnesium karbonat, plumbum 2 karbonat, kalsium karbonat. So garam-garam ni semua warna dia ialah putih. Seterusnya, untuk tadi, cuprum tadi kita tahu warnanya ialah biru. Air hujan tadi warna biru. So bila dia bergabung dengan nitrat, ion nitrat, warna pun birulah.
Ini ialah kategori garam yang larut. Kuprum 2 sulfat pun sama. Okey, warna dia ialah biru dalam keadaan larutan sebab dia larut. So, bagaimana jadi warna biru? Sebab kita tahu jika mengayon, kita ada ion kuprum 2 positif ni yang menyebabkan larutan itu berwarna biru dalam keadaan larutan. Okey, atau dalam berpejam sebenarnya biru juga. Okey, satu lagi ialah kuprum 2 klorida. Dalam keadaan larutan warnanya ialah biru. Tapi kita ada satu lagi, kita tengok kat sini. Dalam keadaan pepejal, warna untuk kuprum 2 klorida ialah hijau. Dan yang tak larut, kita ada karbonat tadi, warnanya ialah hijau. Selain daripada tu, hijau ialah pokok tadi iaitu Fe2+. Okay, kita ada ferrum 2 positif. Jadi pelajar tolong hafal. Okay, seterusnya, yang tadi batang pokok ialah ferrum 3 positif, warnanya ialah perang. Okay, warnanya ialah perang. Okay, kat sini, pentingnya untuk kita hafal warna-warna garam supaya kita dapat mengenal pasti garam tersebut. Okay, seterusnya, kita lihat untuk tadi, saya rumuskan yang tadi, zinc oksida, pelajar perlu hafal iaitu kupu tadi. Kupu, yang ni saya ulang balik je. Cikgu ulang balik sahaja. Kuning, putih bila sejuk. Plumbum tadi, ni yang special lah yang pelajar perlu hafal. Perang kuning iaitu peku tadi. Seterusnya, yang kopi ore tadi. Kopi ore ingat kuprum oksida. Warna dia ialah hitam dalam keadaan bila kita panaskan bakinya ialah warna hitam untuk garam karbonat terutamanya. Ini ialah hasil daripada pemanasan garam karbonat. Maknanya zinc oksida terhasil daripada pemanasan zinc karbonat. Dia mengurai dapat zinc oksida. Dan plumbum oksida pun sama dapat daripada plumbum karbonat yang dipanaskan. Bakinya yang inilah zinc oksida, plumbum oksida dan satu lagi ialah kuprum oksida. Yang ni kuprum karbonat bila kita panaskan dapat kuprum oksida. Warna dia ialah hitam. Untuk magnesium oksida pun sama. Bila kita panaskan magnesium karbonat, pelajar akan dapat hasilnya ialah magnesium oksida. Jadi warnanya ialah putih. Kita lihat. Kebanyakan oksida dan hidroksida tidak larut. Kebanyakan pelajar. Kebanyakan oksida dan hidroksida tidak larut. Kecuali kita ada beberapa kes iaitu untuk oksida, pelajar hafal. Yang larut ialah nak baca. Apa itu nak baca? Nampak kat sini ialah N huruf besar, A huruf kecil. Jadi ini natrium. Maknanya natrium oksida tak larut. Dia bukan tak larut tapi larut. Kalium ialah K ni. K. So, kalium oksida larut. Dan baca. Baca ialah barium oksida dan kalsium oksida. Jadi, oksida yang larut ialah nak baca. Yang kedua, untuk hidroksida, garam hidroksida, semua tidak larut kecuali, kalau tadi oksida nak baca. Untuk hidroksida, pelajar hafal tambahkan A. Anak baca. A itu ialah amonium. So maknanya amonium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida dan kalsium hidroksida ialah larut. Dia larut. Boleh pelajar? Hafal untuk oksida yang larut ialah nak baca oksida. Untuk hidroksida yang larut ialah anak baca. Anak baca yang larut. Seterusnya kita lihat ujian pengesahan untuk anion. Untuk anion ada 4. 4 anion yang boleh kita buat pengesahan dan ujian. Yang pertama ialah ion klorida. Yang kedua, sulfat. Yang ketiga, karbonat. Dan yang keempat, nitrat. Ini ialah dia punya huraian atau prosedur dan pemerhatian. Kita ada prosedur kat bawah ialah pemerhatian. Nanti
cikgu akan rumuskan dalam bentuk yang lebih mudah untuk pelajar hafal. Okey, kita lihat yang pertama. Untuk ion klorida, okey, prosedur yang pertama ialah masukkan asid nitrik. Okey, kita kena pelajar kena hafal apakah bahan asid yang ditambahkan. Okey, asid nitrik ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan yang adanya garam, ada ion klorida. Contoh, cikgu ada argentum. Larutan. So, katalah cikgu ada natrium klorida. Larutan natrium klorida. Dalamnya ada klorida. Bagaimana kita nak mengesahkan dalam larutan garam ni ada ion klorida? So, langkah pertama, masukkan asid. Asid apa? Asid nitrik. Okay, langkah kedua, tambahkan argentum nitrat. Okay, tambahkan argentum nitrat. Okay, dekat sini kita guna tabung uji. So, untuk tabung uji, kita boleh guna sukatan 2 hingga 5 cm padu. Okay, untuk bahan yang ditambahkan dalam tabung uji, boleh guna sukatan ia ialah 2 hingga 5 cm padu atau mililiter. Okay, apa yang berlaku? Okay, pelajar kena hafal. Apa yang berlaku ialah jika ditambahkan argentum nitrat tadi ke dalam larutan tadi, mula-mula masuk asid nitrik, kedua tambahkan argentum nitrat. Okay, apa yang berlaku ialah mendakan putih akan terbentuk. Mendakan ni maknanya dia tak larut. Okey. Apakah mendakan putih tu? Okey, mendakan putih tu hasil daripada tindak balas argentum nitrat ni, iaitu ion argentum bertindak balas dengan ion klorida membentuk argentum klorida, iaitu mendakan yang berwarna putih. Okey, untuk ujian sulfat pula, okey, kita boleh tambahkan kat sini ialah asid nitrik. Okey, asid nitrik ni pelajar boleh tukar kepada hydrochloric acid. Okay, cikgu akan terangkan nanti bila untuk rumusan rumusan supaya pelajar hafal. Okay, boleh guna asid nitrik atau hydrochloric acid, iaitu asid hidroklorik HCl. Okey, kenapa cikgu kata boleh? Supaya mudah untuk pelajar hafal. Kalau asid hidroklorik, pasangan ialah barium klorida. Belakang ada ClCl. Yang atas tadi nitrat. Okey. Langkah kedua, tambahkan barium klorida ke dalam larutan yang ada garam sulfat tadi, yang ada ion sulfat tadi. Okey, apa yang berlaku sama macam ion klorida, mendakan putih akan terbentuk. Okey, kenapa? Sebab tindak balas antara kita ada barium tadi, ion barium dengan ion sulfat dalam larutan garam membentuk barium sulfat, dan barium sulfat ini ialah warna dia ialah putih. Okey, mendakan yang tidak larut iaitu putih. Okey, boleh belajar? Okey, yang ketiga, untuk ion karbonat kita uji pakai, kat sini boleh guna asid hidroklorik, atau asid nitrik. Okey, masukkan dalam tabung uji. Okey, lepas tu apa-apa asid cair sebenarnya boleh digunakan. Katalah pelajar nak guna asid hidroklorik atau asid nitrik. Okey, lepas masukkan asid, dia akan terus boleh alihkan terus gas yang terbebas. Ada gas yang akan terbebas, terus alihkan ke dalam air kapur. Okey, sebab kita nak uji kehadiran ion karbonat. Jadi apa yang berlaku ialah air kapur menjadi keruh. Kenapa? Sebab adanya gas karbon dioksida. Okey, dan last sekali untuk ion nitrat. Okey, ingat tadi asid yang ditambah ialah sulfuric acid. Tapi yang pertama masukkan asid sulfurik yang cair. Cair pelajar dulu, masukkan yang cair dulu. Langkah kedua, masukkan larutan ferrum 2 sulfat. Okey, langkah ketiga, perlu condongkan. Tabung uji, condongkan dan titiskan asid sulfurik pekat. Kalau tadi langkah pertama masukkan yang cair. Langkah kedua, masukkan larutan ferrum 2 sulfat. Langkah ketiga, masukkan asid sulfurik pekat. Okey, tapi caranya ialah perlu
condongkan tabung uji untuk kita titiskan perlahan-lahan di tepi dinding tabung uji. Apa yang berlaku ialah cincin perang akan terbentuk. Cincin perang ni bermaksud, katalah kita ada tabung uji. Okey, ni ialah ada satu mendakan berwarna perang macam cincin. Bawah ialah larutan. Itu maksud cincin perang. Okey, seterusnya kita lihat. Yang ni tadi ialah rumusan yang cikgu nak bagi tahu pelajar. Okey, dalam bentuk carta alih. Okey, ni macam mana nak hafal step by step. Okey, kita ada 4 larutan garam yang kita nak uji. So, langkah pertama tadi untuk karbonat lebih senanglah. Kita boleh tambahkan apa-apa asid cair dan alihkan ke dalam air kapur. So, apa yang berlaku? Air kapur jadi keruh. Untuk ion klorida tadi, pelajar hafal, tengok ni, asid nitrat. Okey, asid nitrat kat belakang ni, nitrit. So, kita ada nitrat, kita ada nitrat. Kena hafal. Okey, asid nitrik cair, langkah kedua masukkan argentum nitrat. So, mendakan putih terbentuk. Dan apa nama mendakan putih tadi? Ialah argentum klorida. Dari mana dapat? Yang ini combine dengan klorida. Seterusnya untuk sulfat, pelajar hafal. Okey, belakang ada klorida, belakang ada klorida. So, asid hidroklorik dan barium klorida. So, barium akan bertindak dengan ion sulfat membentuk mendakan putih, namanya ialah barium sulfat. Okey, barium sulfat. Untuk nitrat ada 3. Okey, mula-mula masukkan asid sulfurik cair. Kedua, larutan ferrum 2 sulfat. Ketiga, asid sulfurik pekat. Okey, yang ini kena condongkan tabung uji dan titiskan perlahan-lahan. Yang ini apa yang berlaku ialah cincin perang akan terbentuk. Okey, berikut ialah gambar rajah. Okey, untuk lebih jelas kita lihat gambar rajah. Karbonat, okey, simple, hanya masukkan asid cair. Apa-apa asid cair. Okey, dalam gambar rajah ada tunjukkan titiskan pakai penitis. Okey. Kalau nak pakai sukatan boleh guna 2 hingga 5 cm padu. Okey. Dan jika diperhatikan kat sini tunjuk pemerhatianlah. Okey, pemerhatian yang tadi hanya ulang balik, tapi ini ada gambar rajah. Okey, lebih detail di mana untuk nitrat cuba perhatikan. Okey. Langkah ketiga ni, okey, condongkan tabung uji. Okey, titiskan perlahan-lahan di tepi dinding tabung uji. Okey, belajar. Okey, so kita lihat soalan. Okey, satu soalan, esei. Okey, diberikan 2 jenis garam. Kita ada kuprum 2 klorida dan plumbum 2 klorida. Okey, nyatakan anion. Anion ni ialah negatif ion. Okey, ion negatif dalam kuprum 2 klorida. So, kita ada ion apa? Ion klorida. Okey, nyatakan. So, jawapan dia ion klorida. Okey, soalan kedua. Sebagai seorang pelajar kimia, terangkan bagaimana nak mengesahkan anion di atas. Kita ada apa? Klorida. So, untuk ion klorida, kita uji. Ingat tadi kita uji masukkan asid dulu. Okey, masukkan asid apa? Asid nitrik. Asid nitrik. Okey, ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan. Langkah kedua, masukkan larutan argentum nitrat. Kena hafal nama bahan. Dan apa yang berlaku ialah mendakan putih terbentuk. So, kat sini dapat 3 markah. Okey, seterusnya. Okey, dia nak bahan-bahan kimia yang sesuai. Untuk sediakan, okey, kuprum 2 klorida dan plumbum 2 klorida. So, untuk kuprum 2 klorida nak hasilkan, kita boleh, okey, ada kuprum 2 karbonat dan asid hidroklorik. Contoh, contoh nama bahan. Okey, untuk plumbum 2 klorida pula, okey, untuk plumbum 2 klorida, kita tahu plumbum 2 klorida ialah garam larut atau tak larut. Ingat lagi tak yang cikgu pernah ajar? Untuk klorida semua larut kecuali Cik Pah atau Cikgu Pah. Apa itu? Cik ni C ialah klorida.
plumbum klorida, argentum klorida, mercury klorida. Yang tu tak larut. Jadi kita ada plumbum di sini. So, plumbum 2 klorida tidak larut. Bila tak larut, okay, untuk hasilkan garam tak larut, syarat dia ialah garam larut tambah dengan garam yang larut. So, garam larut kita ada, okay, dekat sini. Okay, kat sini salah sebenarnya ialah plumbum 2 nitrat. Okay, saya betulkan kat sini pelajar. Okay, kita ada plumbum 2 nitrat. Di mana plumbum 2 nitrat, semua larut. Okay, dan untuk klorida, okay, tambahkan dekat depan yang semua larut. Yang semua larut ialah anak. Anak ialah amonium, natrium atau kalium. So, dapatlah jawapan plumbum 2 nitrat dan natrium klorida. Okey, jadi untuk kali ini, setakat ini sahaja. Okay, kita akan jumpa lagi pada pelajaran akan datang. Okay, terima kasih.